Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa bagi Mesyuarat Agung JRA bagi sesi 2022 serta pembubaran AMT JRA yang lama dengan pelantikan AMT JRA yang baru. Yang berbahagia Dr. Faridah selaku pensyarah penasihat bagi junior academician, rakan-rakan seperjuangan dan juga ahli junior academician sekalian. Dari Raub ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Selamat datang ke Majlis Mesyuarat Agung Junior Academician yang diadakan pertama kali bagi tahun 2022. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang diadakan pada malam ini. Melayang serindit di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemadis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Irfan Baihaqi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dimulakan majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Allahumma ya karim ya rahim, limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas Mesyuarat Agung Tahunan Junior Academician IPG Kampus Pendidikan Teknik pada tahun 2022 ini yang berlangsung pada malam ini. Berkatilah program ini dari awal hingga akhirnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah program kami ini. Kurniakanlah aku kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengan kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal janun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada saudara Irfan atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan mempersilakan pengerusi JRA bagi tahun 2022, Ahmad Faris Hakimi bin Muhammad Azmi untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak memperkenalkanlah diri saya ni, iaitu saya Ahmad Faris Hakimi bin Muhammad Azami, merupakan pengerusi JRA bagi sesi tahun 2022. Dan saya di sini ini merupakan pengalaman saya lah sebagai pengerusi JRA bagi tahun ini. Ini adalah first time saya menyertai JRA dan mengapa saya berasa berat sangat tugas ni. Jadi begitulah, saya cuma nak beritahu bahawa seboleh-bolehnya diharapkan semua dapat melaksanakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh setiap AMT yang akan diberikan. Jadi di situ saja, saya tak ingin mengulas panjanglah berkenaan dengan ni.
Jadi saya serahkanlah kepada pengerusi majlis. Baiklah, acara seterusnya akan diserahkan kepada kita akan teruskan mesyuarat ini dengan diserahkan kepada Presiden iaitu Pengerusi Junior Academician, Saudara Faris untuk mengetuai Mesyuarat Agung Junior Academician bagi tahun 2022 ini. Majlis mempersilakan. Okey, untuk maklumat semua, Dr. Faridah dah masuk Google Meet, jadi kita serahkan kepada dia terlebih dahulu. Ainu, boleh ulang semula? Baik, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada pensyarah penasihat kita, Dr. Faridah, untuk memberikan sedikit ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Doktor tak ada ke? Tadi ada yang masuk, tak silap. Apabila kita terus kepada agenda yang ni, seterusnya iaitu saya akan mempengerusi Majlis Mesyuarat Agung pada kali ini. Jadi, baiklah, kita akan teruskan mesyuarat ini dengan menyentuh berkaitan dengan perancangan aktiviti tahunan CRA bagi tahun 2021 yang akan dibentangkan oleh Saudari Hidayah selaku Setiausaha JRA bagi tahun 2021. Jadi, majlis mempersilakan Saudari Hidayah untuk membentangkan bagi laporan aktiviti tahunan. Okey, baiklah. Terima kasih kepada pengacara majlis. Okey, bagi aktiviti tahunan JRA 2021, iaitu aktiviti pertama kita ialah Mini English Carnival yang diadakan pada 6 Februari 2021. Seterusnya kita adakan lagi satu aktiviti iaitu Siri Bicara Santai JRA Jom Cemerlang Praktikum, iaitu pada 20 Februari 2021. Okey, bagi bicara santai, Jom Cemerlang Praktikum ini disampaikan oleh senior daripada IPG KPT iaitu Muhammad Mirza, Nurul Hayati dan Abdul Muhaimin. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang ketiga iaitu Siri Bicara Santai JRA Jom Terokai PBS yang diadakan pada 21 Februari. Okey, bagi panel-panel kita menjemput senior-senior kita iaitu Nur Zahira binti Adnan dan juga Nur Irjina Kiasatina. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada aktiviti yang keempat iaitu Siri Perkongsian Ilmu Program PowerPoint Creation iaitu pada 10 April 2021. Seterusnya seterusnya pada 5 Mei 2021 kita mengadakan pertandingan mencipta poster. Seterusnya 30 Mei kita mengadakan bengkel dan pertandingan inovasi pendidikan. Dan bagi pertandingan VMIIEX 2021 kita telah mendapat satu pingat perak. Dan seterusnya pertandingan IUCL 2021 iaitu diadakan pada 15 hingga 16 Jun. Kita telah mendapat satu pingat perak dan satu pingat gangsa. Seterusnya. Okey. Seterusnya pada 21 Jun JRA telah mengadakan siaran bulanan. Dan seterusnya pertandingan mencipta puisi pendek iaitu diadakan pada 5 hingga 19 Julai. Seterusnya 25 Julai pula kita
kita telah mengadakan webinar cabaran ODL dan tips menghadapi PBS era digital, dan seterusnya pada 29 Ogos siaran bulanan GRA On iaitu mengadakan siaran bulanan dengan tema vaksinasi. Seterusnya dan seterusnya pertandingan Star of Independence yang diadakan pada 1 hingga 7 September, dan seterusnya 6 hingga 20 September kita telah mengadakan pertandingan dendangan syair kemerdekaan. Dan seterusnya pada bulan September kita telah mengadakan pertandingan cipta muka depan Modo JRA. Seterusnya pertandingan Netflix review yang diadakan pada 26 September hingga 24 Oktober, dan akhir sekali iaitu 23 Oktober kita telah mengadakan forum kemenjadian guru seiring perkembangan semasa dalam dunia pendidikan. Itu sahaja bagi aktiviti tahunan JRA 2021. Seterusnya saya akan berikan kepada Bendahari JRA 2021, Saudara Azim. Sebelum kita meneruskan agenda hari ini, saya ingin menjemput Dr. Farida iaitu pensyarah pengajian JRA untuk memberikan sedikit ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Majlis. Siapa ni, Anur ke? Ya. Okey, terima kasih juga sudi untuk menjemput saya pada malam ini. Minta maaf ada buat program bertindih malam ni ya. Saya berada di luar kawasan sebenarnya. Tapi cubalah tadi beberapa kali cuba untuk masuk, tak dapat kan. Okey. Kalau saya terputus tu ampun maaf diminta. Okey. Pertama saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada kru JRA yang berjaya mengendalikan mesyuarat agung kan? Mesyuarat agung pada malam ini. Keduanya terima kasih kepada terima kasih kepada kita belum buat pemilihan ke dah buat pemilihan dah? Dah buat PRU belum untuk AJK, Untuk JRA? pemilihan bagi ketua dan penonton setiap unit dah. Okey. AJK setiap unit belum dilantik lagi. Okey, baik. Jadi tadi saya dah dengar laporan sepintas lalu perkara yang kita lakukan ataupun aktiviti yang kita laksanakan pada tahun 2021. Okey, terima kasih kepada kepimpinan lepas yang diketuai oleh Saudara Hamdi. Saya kira Hamdi ni pegang dah berapa dekad, berapa semester? Tiga ke dua Hamdi? Dua. Hamdi hilang. Okey, Hamdi hilang. Okey, tak apalah. Terima kasih Hamdi dan barisan AJK-nya yang telah melaksanakan program yang telah berjaya untuk mengetuai barisan JRA. Dan tahniah juga kepada barisan AJK yang baru, kepimpinan baru, saya kira nafas baru kot, hala tuju yang baru kot, harap-harap begitu ya. Harap-harap begitu yang dapat meneruskan kecemerlangan yang telah dilaksanakan oleh Presiden dan ataupun ketua bagi JRA sebelum ni. Okay, saya kira Hamdi dia menggalas tugas yang agak mencabar. Saya ingat dua semester, 2 sesi atau 3 sesi dia jadi Presiden. Okey, terima kasih banyak-banyak Hamdi. Tahniah kepada jawatankuasa yang baru. Saya harapkan jawatankuasa yang baru ini mampu merancang aktiviti yang lebih jauh, lebih memberi impak kepada bukan sahaja kepada ahli JRA tetapi juga kepada IPG atau IPG keseluruhannya. Kalau boleh kita cuba kurangkan aktiviti yang melibatkan ahli keluarga kita, tetapi luaskan aktiviti yang boleh
yang melibatkan lebih banyak penyertaan di luar atau lebih banyak melibatkan orang luar, atau kata boleh menunjukkan kehadiran JRA. Kita tak nak jadi senyap, faham keadaan sekarang dalam kita di kepimpinan baru bawah Azim ke siapa? Saya tak ingat. Azim Faris. Faris, betul. Pelajar dan juga boleh menunjukkan kehadiran kita di IPG. Okay. Kalau boleh keluar lagi bagus, tapi kita lihat kekangan yang ada, kita cuba merancang aktiviti yang ada plan A dan plan B, di mana yang plan A tu kita mungkin boleh melibatkan secara bersemuka, yang plan B tu mungkin melibatkan tidak bersemuka. Okey, dalam situasi sekarang kita kena ada dua kondisi yang mungkin boleh menyelamatkan kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang kita tak boleh bergantung kepada satu keadaan saja, satu plan saja. Kita kena ada dua plan sekarang. Okay. Saya bukan tak nak kamu buat banyak program, tapi kita ada yang mingguan yang kerap, misalnya kita ada junior radio campus yang mungkin yang boleh kita kerap bertemu dengan audience. Setiap bulan kita ada, so itu antara program yang kita kerap maksudnya kita kata rutin untuk JRA. Dan saya sangat-sangat berharap JRA on sekali-kali ini lebih teratur perjalanannya, lebih terperinci dari segi pengisiannya. Saya dah minta Wawa hari itu untuk melihat kembali perancangan yang dibuat. Saya harapkan ia dapat memberi impak yang baik. Okey, berkenaan hari itu saya ada terperasan siapa ya, saya tak ingat nama, yang tanya saya tentang bilik konti tu. Bilik tu kena tanya yang lepas. Jawatan kuasa yang lepas, siapa ketua dia, macam mana perjalanan JRA bilik tu. Kalau ada masalah baru tahu saya. Sebab hari tu saya tak ingat. Last time saya minta mereka perincikan apa bahan ke apa benda yang diperlukan di bilik tersebut. Saya tak pasti bilik tu digunakan sekarang ke ataupun tidak. Saya tak pasti. Semenjak COVID ni, kita tak pergi bilik tu. Tapi saya tak pasti AJK yang lepas ada gunakan ataupun tidak. Okay, sebab kita banyak secara online. Apa-apa boleh buat. Kalau anda boleh minta dengan pelajar yang duduk di blok FA tu, kalau ada JRA yang ahli JRA yang ada di blok FA, untuk tinjau kawasan dalam konti tu, bagaimana keadaan dia, atau boleh minta bantuan daripada pihak asrama untuk lihat bilik tu nanti. Dan kalau ada apa-apa masalah boleh maklumkan kepada saya. Okay. Apa lagi ya? Okey, saya harap juga pada tahun ini dari segi inovasinya tu kita boleh lebih ke depan lagi, lebih banyak lagi penyertaan dalam inovasi. Sebab apa kita nak macam bezakan sikit kita dengan yang lain, sebab kita fokus kepada akademik ya. Akademik sebab kita junior academician. Maksudnya academician yang junior kan, macam tu maksudnya. Mengenai penglibatan kita dengan sekolah, keadaan COVID sekarang mungkin agak membataskan, tapi modul kita ada, insyaAllah kita akan sebelum kami ni berhenti ya. Saya pun nak melepaskan jugalah kan, sebab yang lain pun pergi dan datang dan pergi, saya pun takkan datang je, mestilah nak pergi juga kan. Nanti satu ketika saya juga perlu berundur daripada JRA. Jadi insyaAllah sebelum berundur itu kita akan cuba selesaikan perkara-perkara yang tertunda akibat COVID tersebut. Okey. Tentang modul tersebut insyaAllah kita akan cuba selesaikan. Kemudian apa lagi ya? Saya kira itu antara perkara-perkara penting yang kita highlightkan dalam JRA.
So aktiviti-aktiviti lain tu boleh lah untuk aktiviti drama, untuk penyuburan ahli tu bolehlah dilaksanakan. Tidak perlu banyak saya bimbang. Kita berhadapan, saya tak nak anda banyak masa mengambil masa waktu belajar kamu. Sebab ini juga diingatkan bahawa waktu ISL kamu juga kena ambil kira. Tapi saya perasan syabas dan tahniahlah kepada ahli JRA. Sebenarnya kamu memang dah bergerak sendiri. Mampu bergerak sendiri, rancang sendiri. Saya tak tu sangat pun. Tapi kamu bergerak. Kamu bergerak dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang. Tahniah dan syabas kepada ketua-ketua unit dan juga kepada penyelara setiap aktiviti yang telah dirancang. So, itu saja dari saya. Saya kira saya juga mewakili Dr. Muhammad Faris mengucapkan tahniah dan syabas kepada kepimpinan yang baru dan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada kepimpinan yang lepas, dan saya kira mungkin kita perlu fikirkan satu majlis untuk mereka, sebab saya kira SEM 8 ramai juga ke Hamdi? Hamdi ada tak ni? Ada betul. SEM 8 ramai juga. Jadi kita kalau boleh kita nak raikan juga SEM 8, sebab dulu kita dapat raikan yang dulu last tu tahun 2000 berapa, 2019 kan, sebab COVID tu. Jadi kalau boleh kita pun nak raikan dah yang SEM 8 yang telah banyak menyumbang, yang telah banyak berusaha untuk menaikkan imej JRA sama ada dari segi penyertaan, dari segi perancangan dan pelaksanaan aktiviti khususnya yang melibatkan sekolah, yang melibatkan sekolah. Saya kira itu antara perkara yang banyak diberi tumpuan oleh Hamdi semasa kepimpinan beliau. Kita boleh membina hubungan yang baik dengan sekolah. Okey. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak dan tahniah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Oh ya, lagi satu lupa. Saya nak pesan juga. Ni pesan mak lah ni ya. Dalam keadaan COVID sekarang ni, saya sangat berharap kamu semua jaga SOP ni, memang orang pesan. Tapi saya nak pesan juga, jaga SOP, jaga diri. Kalau dah tahu orang tu positif, janganlah kau nak gending. Tiba-tiba waktu tu nak pergi ziarah, tak payah kan. You all dah ada kuarantin semua kan. Dah ada asrama yang jadikan port kuarantin kan? Ada. So tempat isolasi di mana kamu tak boleh lah nak bertemu, nak berjumpa. Tak payahlah, saya faham. Pelajar ni kita kata je, okey duduk situ. Tapi kamu ni, yelah macam budak-budak. Tahulah kalau dilarang lagi nak berjumpa. Tak itu. Kalau tak dapat jumpa di bilik air. Macam tu lah. Lebih kurangnya, tapi jagalah diri. Jaga diri supaya kesihatan kamu terjaga. Okay? Dan kita bukan sahaja kesalahan kita, tapi kita juga tidak spread kepada orang lain. Pertama yang positif tu, jaga juga diri kamu supaya kamu tidak menjangkiti orang lain. So, itu saja. Assalamualaikum. Okay, selamat malam. Salam sejahtera. Kalau saya terputus, saya minta maaf ya. Okay. Terima kasih. Kembali kepada An-Nur. Baiklah, majlis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Farida. Okey, tak apa Doktor. Sampaikan sebentar tadi. Majlis diserahkan semula kepada Saudara Faris untuk meneruskan agenda kita pada hari ini, Mesyuarat Agung. Dipersilakan. Okey, baiklah. Sebelum tu, insya-Allah kami akan mengadakan satu majlis lah untuk meraihkan bagi SEM 8 ni, sebab diorang akan tak lama akan pencen atau dah keluar daripada IPG. Jadi insya-Allah kita akan adakan satu majlis untuk meraihkan mereka. Jadi baiklah, kita teruskan dengan aktiviti kita yang selanjutnya, iaitu kita akan teruskan lagi dengan program kita yang berkaitan dengan angka, iaitu laporan kewangan bagi tahun JRA bagi tahun 2021 yang akan dibentangkan oleh Bendahari JRA 2021, iaitu Saudara Azim. Jadi mempersilakan Saudara Azim untuk membentang berkenaan dengan laporan kewangan JRA. Persilakan. Baiklah, terima kasih Saudara Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, Dr. Faridah, barisan AMT dan Ketua Unit, ahli-ahli JRA yang dikasihi. InsyaAllah pada malam ini, saya Wan Muhammad Azim Daniel bin Wan Hasnan selaku Bendahari Unit Academician pada tahun 2021 akan membentangkan laporan kewangan
JRA tahun 2021. Kita lihat pada slide yang pertama ini, di paparan skrin ini iaitu dana JRA. Dana JRA bermaksud tabung JRA, jumlah wang JRA yang saya dapat daripada bendahari yang sebelum ini iaitu saudara Abid, bendahari JRA pada tahun 2020. Saya menerima dana JRA sebanyak RM1,485. Jadi setelah berbagai aktiviti yang telah kita jalankan, program-program yang dilaksanakan, dan baru baki terkini pada tahun 2022 adalah RM797. Baiklah, slide seterusnya. Sekarang kita akan lihat pula satu persatu perkara iaitu program yang telah kita laksanakan dan kos untuk melaksanakan program tersebut. Pada awal tahun 2021, kita telah menjalankan satu pertandingan poster digital yang telah dilaksanakan dan dikelolakan oleh tim JRA Elite. Dan kos untuk program ini dilaksanakan memerlukan sebanyak RM100. Kita juga telah menghantar satu pasukan inovasi dan di sini dituliskan pertandingan inovasi 2021 dan kita telah mendapat sumbangan dana sebanyak RM350. RM350 ini adalah sumbangan daripada alumni dan syarah. Namun terdapat lebihan daripada 350 slide sebelumnya. Namun ada lebihan RM2 daripada sumbangan ini, RM350 itu. Jadi dia adalah baki lebih lah untuk pertandingan inovasi tadi. Jadi untuk inovasi itu, pertandingan inovasi itu hanya menggunakan kos sebanyak RM348. Slide seterusnya. Seterusnya pada bulan 3 atau bulan 4 macam tu, kita pada tahun 2021 JRA telah mengadakan satu pertandingan lagi iaitu pertandingan mencipta poster yang dikelolakan oleh Uni ICT dan kos ini adalah sebanyak RM90 digunakan untuk hadiah pemenang pertandingan mencipta poster. Seterusnya kita lihat ada satu lagi pertandingan iaitu pertandingan mencipta puisi. Dan kosnya ialah sebanyak RM100 yang digunakan untuk kos hadiah pemenang pertandingan mencipta puisi ini. Untuk pengetahuan semua, pada tahun 2021 JRA telah melaksanakan satu program yang dijalankan secara berterusan tahun itu iaitu program Elite di mana 4 kumpulan Elite telah ditubuhkan dan setiap kumpulan ini perlu melaksanakan dan mengelolakan satu program. Jadi di sini kumpulan 1 program Elite 2021 telah mengadakan satu program iaitu program Star of Independence dan kos yang diperlukan oleh kumpulan ini adalah RM100. Program ini telah dijalankan secara online, jadi kos ini hanya untuk hadiah pemenang program Star of Independence ini. Kita lihat pula kumpulan 2, kumpulan Elite 2021 yang telah mengadakan pertandingan mencipta muka depan modul yang juga dilaksanakan secara online dan memerlukan kos banyak RM100 iaitu kos untuk hadiah pemenang pertandingan mencipta muka depan modul. Slide seterusnya. Slide seterusnya. Baiklah, bagi kumpulan 3 pula, kumpulan Elite JRA 2021 telah mengadakan pertandingan mendendangkan syair dan memakan kos sebanyak RM100. Pertandingan ini telah dijalankan secara online, jadi hanya sama seperti 2 kumpulan sebelumnya, hanya memerlukan kos untuk hadiah pemenang pertandingan mendendangkan syair ini. Dan program terakhir yang dijalankan adalah program bagi kumpulan 4, kumpulan Elite 2021 iaitu pertandingan Netflix review yang dijalankan secara atas talian juga dan memakan kos sebanyak RM100 iaitu kos untuk
hadiah pemenang pertandingan Netflix video ini. Baiklah, slide seterusnya. Okey, daripada 1485 tadi ringgit, RM1,485 itu pada sehingga ke 2022 JRA telah memakan kos dan telah mengeluarkan wang daripada dana JRA sebanyak RM1,308, di mana RM348 telah digunakan untuk pertandingan ilustrasi dan RM348 ini adalah sumbangan daripada alumni dan pensyarah. Kemudiannya RM400 daripada RM1,338 ini adalah digunakan untuk program-program yang telah dijalankan oleh tim elit JRA 2021. Manakala RM290 daripada RM1,038 ini digunakan untuk program-program lain seperti program mencipta puisi yang telah dibentangkan sebentar tadi. Slide seterusnya. Jadi baki kewangan terkini Junior Academician pada tahun 2022 sekarang adalah sebanyak RM797. Sekian itu saja daripada saya, Bendahari JRA 2021. Okey, baiklah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Azim atas pembentangan berkaitan dengan laporan kewangan bagi JRA pada tahun 2021. Jadi majlis akan diteruskan dengan kita membuat pembentangan berkenaan dengan carta organisasi kepimpinan JRA 2021 yang akan dibentangkan oleh Naib Pengerusi 1 JRA 2021 iaitu Saudara Ying. Mempersilakan. Terima kasih kepada penerusi Saudara Faris. Jadi saya selaku Naib Penerusi 1 Junior Academician bagi tahun 2021 akan membentangkan Carta Organisasi AMT Junior Academician bagi tahun 2021. Jadi untuk Presiden adalah Saudara Muhammad Hamdi bin Ahmad Labib, Timbalan Presiden 1 Ing Si Mei, Timbalan Presiden 2 Ahmad Faris Hakimi bin Muhammad Azami, Setiausaha Nur Hidayah binti Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Ifah Afiqah Hanun binti Muhammad Nasir, Bendahari Wan Muhammad Azim Daniel bin Wan Hasnan, Timbalan Bendahari Ainur Zahirah binti Nur Muhammad bagi Ketua Unit Linkage, Syahrul Syakirin bin Samsuri, Ketua Unit Radio Campus Nur Fadlin Syauki bin Nordin dan Ketua Unit ICT Muhammad Amir Syakir bin Mazalam. Itu saja, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ying di atas pembentangan berkaitan dengan carta organisasi bagi JRA pada tahun 2021. Kita akan teruskan lagi kita punya perjalanan program ini yang kita akan teruskan kepada sesi 2022. Jadi ini akan lebih kepada kepimpinan AMT yang baru. Jadi seterusnya slide seterusnya. Jadi kita teruskan lagi majlis ini dengan menyentuh berkenaan dengan pembahagian unit JRA yang akan dibentangkan oleh penolong SU JRA pada tahun 2022 iaitu Saudari Nur Eliana Natasha binti Razali. Mempersilakan. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Farida dan juga ahli JRA semua. Jadi kita seperti sedia maklum, unit di bawah Junior Academician JRA terbagi kepada 4 unit utama iaitu yang pertama unit linkage, yang kedua unit JRA on,
Yang ketiga unit ICT dan juga yang keempat unit RNI yang baru sahaja diwujudkan semula pada tahun lepas. Jadi ini adalah 4 unit utama di bawah unit academician. Majlis menyerahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih saudari Eliana di atas pembentangan berkaitan dengan pembahagian JRA pada tahun ini. Jadi kita teruskan lagi dengan kita punya pelaporan berkenaan dengan keseluruhan ahli JRA bagi tahun 2022 yang akan dibentangkan oleh SU atau Setiausaha JRA pada tahun 2022 iaitu saudari Ifah Afiqah. Silakan. Baiklah, terima kasih pengerusi majlis. Jadi saya Setiausaha Junior Academician akan membentangkan tentang keseluruhan bilangan ahli JRA untuk tahun 2022. Jadi bawah unit linkage terdapat 162 bilangan ahli untuk unit linkage. Untuk unit JRA on terdapat 19 orang ahli dan untuk unit ICT terdapat 51 orang ahli dan untuk unit RNI terdapat 43 orang ahli. Itu sahaja. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kita teruskan lagi lah kita punya seterusnya berkaitan dengan Carta Organisasi JRA pada tahun 2022-2023 yang akan dibentangkan oleh saudari Aino. Jadi saudari Aino boleh membentangkan. Saya nak tanya sikit boleh? Ya, Doktor. Tadi kalau ikutkan Silakan. keahlian tu ramai kan? Doktor apa? Ramai kan keahlian kita kan? Betul. Kan? Keahlian betul, kita ramai kan? Tinggal lagi Betul. saya Ramai, nak Doktor. tahulah. Yang ramai-ramai tu misalnya dalam ICT saya tengok ada 40 lebih kan 50 lebih. Kan? 51 orang ahli. Adakah semuanya tu aktif ke macam mana? Ataupun ahli senyap? Bagi unit ICT ni, kami akan cuba usulkan untuk menjalankan beberapa aktiviti pada tahun ini. Sebab kalau tahun lepas, dia orang banyak terlibat dengan bengkel-bengkel. Bengkel maksud saya pertandingan. Dia orang ada yang masuk menyertai pertandingan yang dianjurkan oleh JRA sendirilah. Sebab saya tengok ada yang masuk di bawah SCP, bawah JPP. Jadi itu merupakan bawah unit JRA sendiri. Tapi tak ramai lah. Ada beberapa orang sahaja. Okey, Jadi tahun ni lah kalau boleh. Okey, kalau boleh begini tahun ni kita nak tengok balik keaktifan pelajar ni. Kalau boleh lah setiap unit nanti ada ahli. Setiap aktiviti tu ditulis ahli yang terlibat. Ahli yang terlibat. So you akan nampak dalam senarai ahli tu buat carta senarai nama. Lepas tu aktiviti, tarikhnya bila. So katakan namanya Faris. Ada aktiviti pada 9/3. So you tick kat situ. Tick ataupun tulislah apa, sebagai apa. Okay, katakan akhirnya at the end of the day, daripada kita ada beratus tu, kadang kita boleh tengok. Alia bin Abu. Tak ada satu pun dia terlibat. Macam tu. Jadi bila buat macam ni, senang. You nak tulis ahli di mana. Maka setiap unit, setiap penyelaras ambil tahu penglibatan ahli dia. Bagi laporan tu setiap bulan kepada SU. So SU dia ada satu carta nama, senarai nama. Setiap ahli. Dan dia boleh tick kat belah lagi satu tu, dia punya penglibatan dia. Jadi nanti, yang senyap ni, ahli yang tak aktif ni nanti,
Kita usahakanlah supaya dia aktif ataupun kita buang lah. Kita nak yang berfungsi, kita tak nak dia sekadar mengisi nama macam itu. Tak kira lah dia terlibat sebagai peserta ke apa ke, tak apa. As long as dia terlibat, dia ada mengambil bahagian dalam aktiviti yang kita anjurkan. Okay? You tulis kat situ mungkin sebagai AJK atau peserta. Boleh buat macam tu. AJK atau peserta. Jadi nampaklah penglibatannya. Mungkin you boleh bagi markah. Kalau peserta, ni cadangan lah. Peserta, katakan peserta dapat berapa markah. Kalau menang berapa markah. Kalau dia sebagai AJK dalam program tu, berapa markah. So, pada hujungnya kita boleh buat anugerah. Sebagai ahli yang paling aktif, macam tu. Nampaklah kewujudan JRA tu. Satu, saya takut saya termiss nanti. Terlepas, alang saya dah bercakap. Yang kedua, saya suka sarankan supaya kita ada satu program yang berimpak lah, yang tinggi, yang wow kita panggil. Okay, jadi kita buat tu macam, let's say kata dalam kepala saya muncul perkataan showcase lah. JRA showcase katakan. Kita buat JRA showcase, setiap unit dia ada. Setiap unit daripada tahun berapa ke tahun berapa, dia membuat dia punya poster ke, apa ke, untuk dia buat showcase dia. Mungkin showcase ni kita boleh buat di kafe ataupun di library. Kita buat satu hari. JRA showcase. Showcase and hari apresiasi. Contoh, saya cadangkan begitu. Jadi kita boleh minta bid bajet daripada HEP. Paling-paling tidak kita boleh dapat minta makan RM10 seorang. So kita boleh cover untuk majlis apresiasi. Dan makan majlis apresiasi untuk SEM 8. Kan? Tapi kita jangan letak perkataan apresiasi. Kenapa kita buat majlis junior academician punya showcase and apresiasi. Macam tu. Okay, cuba bincang dengan MT macam mana nak merancang benda tu. Supaya orang nampak perjalanan JRA daripada tahun berapa ke tahun berapa. So you have to kumpul the maklumat lah. Okay, gambar, maklumat, nak buat poster ke apa ke terpulang. You cuba rancang sesuatu yang besar yang kita boleh nampak. Maksudnya setiap unit terlibat. On that dia contoh, JRA ONS tu kan, dia dah boleh terlibat untuk jadi dia kita buka konti. Katakanlah buka konti untuk mungkin kita boleh buat interview ataupun kita boleh buat sebagai DJ pilihan apa-apa aktiviti yang menarik untuk menarik minat pengunjung. Tapi kita kena fikirkan jugalah bila kita merancang, kita ada SOP kalau kita buat secara bersemuka. Okay? Sementara saya ingat dalam kepala ni dapat idea. So please take note. Nanti Faris and the team boleh berbincang dengan lebih lanjut bila benda ni nak buat. Okay. Gabungkan semua orang. Okay. So itu saja. Sorry ya kita interrupt tengah-tengah. Tak apa. Nanti saya akan cuba berbincang dengan AMT yang lain supaya kita dapat buat kertas kerja lah untuk majlis JRA showcase ni nanti. Jadi ini akan kita lanjutkan untuk perbincangan yang seterusnya. Jadi kita teruskan dengan kita punya perjalanan program. Kita akan lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya. Sebelum tu, okey, kita akan terus kepada berkenaan dengan carta organisasi kepimpinan JRA bagi sesi 2022-2023 yang akan dibentangkan oleh Naib Pengurusi JRA yang pertama bagi tahun 2022 iaitu Saudari Ainul Zahirah. Jadi mempersilakan. Baiklah, ini adalah barisan AMT
untuk JRA bagi tahun 22-23. Saya perkenalkan yang pertama ialah Presiden kita iaitu Ahmad Faris Hakimi bin Muhammad Azami. Faris, boleh perkenalkan diri sikit? Okay, baiklah, siapa yang boleh kenal saya? Saya Ahmad Faris Hakimi bin Muhammad Azami dari kelas 4 PISMP Bahasa Melayu 4. Jadi kalau nak memudahkan atau mesra dipanggil sebagai Faris lah. Jadi seterusnya, terima kasih. Baiklah, seterusnya adalah Presiden pertama iaitu saya sendiri. Nama saya Ainur Zahirah binti Nur Muhammad dari kelas 4 PISMP BM4. Boleh panggil saya Ainur ataupun kalau yang dah biasa boleh panggil saya Noh, Nun dan sebagainya. Baiklah, saya teruskan dengan kenalkan timbalan Presiden yang kedua iaitu Wan Muhammad Azim Daniel bin Wan Hasnan. Terima kasih Anur. Saya Wan Muhammad Azim Daniel bin Wan Hasnan selaku Timbalan Presiden 2. Saya daripada 4 PSMP BM4. Boleh panggil saya Azim. Baiklah, terima kasih Azim. Seterusnya setiausaha kita iaitu Ifa Afikah Hanun binti Muhammad Nasir. Terima kasih Aino. Saya selaku setiausaha JRA untuk tahun 2022. Nama saya Ifa Fika Hanum binti Muhammad Nasir dan saya daripada 4 PSMP Tesel 1. Boleh panggil saya Afika atau nak nama yang lebih manja panggil Piko. Terima kasih. Terima kasih Piko, manja betul. Baiklah, seterusnya saya persilakan timbalan setiausaha iaitu Nur Eliana Natasha binti Razali. El ada ke? Baiklah, mungkin Pendidikan Islam 5. Boleh panggil Eliana mungkin dia ada masalah. Baik, terima kasih El. Seterusnya bendahari kita iaitu Syahrul Syakirin bin Samsuri. Syakirin, boleh perkenalkan diri? Okey, saya Syahrul Syakirin bin Samsuri, bendahari untuk JRA pada tahun 2022-2023. Boleh panggil saya Syakirin. Saya dari kelas 4 PSMP Bahasa Melayu 1. Baiklah, kita teruskan dengan timbalan bendahari iaitu Muhammad Faris Hakimi bin Muhammad Basir. Okey, nama saya Muhammad Faris Hakimi bin Muhammad Basir dari 4 PSMP PI6. Boleh panggil saya Hakimi ya? Okey, itu sahaja. Baik, terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada ketua unit bagi setiap unit lah, iaitu yang pertama ketua unit linkage iaitu Khairil bin Muhammad Zulkifli. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aino. Jadi nama saya Khairil bin Muhammad Zulkifli daripada kelas 4 PISMP Pendidikan Islam 4 dan boleh panggil saya Khairil ataupun Kiril. Okay, terima kasih. Seterusnya saya persilakan Nurul Najwa binti Zafri iaitu ketua unit bagi JRA On. Baiklah, saya Nurul Najwa binti Zafri dari 4 PISMP Tesel 2. Boleh panggil saya Wawa. Baiklah, kita teruskan dengan ketua unit ICT iaitu Muhammad Iqbal Hamdi bin Maulan. Okey, terima kasih pada Aino. Okey, saya Muhammad Iqbal Hamdi bin Maulan dari 4 PISMP PKI Islam 5, merupakan ketua unit ICT yang bagi tahun 2022. Boleh panggil saya Iqbal. Terima kasih. Baiklah, kita teruskan dengan ketua unit yang terakhir iaitu ketua unit bagi RNI iaitu Muhammad Irfan Baihaqi bin Sabri. Okay, saya merupakan ketua unit RNI pada tahun 2022. Nama saya Muhammad Irfan Baihaqi bin Sabri dari 4 PISMP Pendidikan Islam 1. Boleh panggil Irfan.
Baiklah, tadi kita dah kenal barisan AMT bagi tahun 2022. Sekarang saya akan perkenalkan bagi setiap unit pula, iaitu bagi unit linkage. Sebentar tadi kita kenal dah ketua unit linkage kita iaitu saudara Khairil. Seterusnya saya nak memperkenalkan penolong ketua unit linkage iaitu Nurin Atirah Amani binti Cik Khalid Husaini. Assalamualaikum, saya Nurin Atirah Amani binti Cik Khalid Husaini dari 4 PISMP Pendidikan Islam 1, boleh panggil Atirah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Atirah. Seterusnya bagi unit ICT, ketua unit ialah saudara Iqbal dan seterusnya penolong ketua unit iaitu Nur Husna Atirah binti Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Husna Atirah binti Yahya dari kelas 4 PSMP Pendidikan Islam 2. Saya selaku penolong ketua unit bagi unit ICT pada tahun 2022. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita terus kepada unit JRA On iaitu yang diketuai oleh Najwa dan penolong ketua unit pula ialah Nur Sabrina binti Nurmaya. Baiklah, saya Nur Sabrina binti Nurmaya daripada kelas BM5, 4 PISMP, boleh panggil Sabrina. Baiklah, terima kasih Sabrina. Seterusnya saya teruskan dengan unit Research and Innovation iaitu RNI mana yang diketuai oleh Muhammad Irfan Baihaqi dan seterusnya penolong ketua unit ialah Okey, baiklah. Saya Nur Alida binti Syaurin daripada 4 PSMP BM2 selaku naib pengerusi bagi unit RNI. Boleh panggil G. Baik Di. Seterusnya setiausaha bagi RNI ni ialah Nik Aminah Nazofah binti Nik Idrisi. Boleh perkenalkan diri. Untuk makluman, setiausaha dan bendahari bagi unit RNI tak dapat untuk hadirkan diri. Baiklah, itu sahaja bagi pembentangan barisan AMT bagi setiap unit dan barisan AMT JRA bagi tahun 2022. Saya serahkan semula kepada pengerusi mesyuarat iaitu saudara Faris. Terima kasih kepada saudari Aino kerana sudi meluangkan masa dan membentangkan berkaitan dengan carta organisasi bagi kepimpinan JRA pada tahun 2022. Jadi terima kasih diucapkan. Seterusnya kita pergi kepada perjalanan program kita iaitu berkenaan dengan perancangan aktiviti Junior Academician 2022 yang akan dibentangkan sendiri oleh setiap pengerusi bagi unit JRA iaitu unit linkage, unit ICT, unit JRA On dan unit RNI. Jadi saya akan serahkannya kepada slide yang seterusnya. Okey, ini akan dibentangkan oleh saudara Khairil iaitu pengerusi unit linkage. Jadi mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang berusaha Dr. Faridah binti Abdullah Elais Muda selaku Musyawarah Penasihat Junior Academician. Seterusnya barisan kepimpinan Junior Academician bagi sesi 2021. Seterusnya barisan rakan-rakan AMT dan juga ketua unit serta penolong ketua unit bagi Junior Academician sesi 2022-2023. Baik, jadi saya Hairil bin Muhammad Zulkifli selaku ketua bagi JRA unit linkage dan dibantu oleh saya Nurin Atirah Amani selaku naib pengerusi untuk unit linkage. Baik, jadi untuk pembentangan berkaitan dengan aktiviti bagi tahun 2022 ini, untuk pengetahuan semua, unit linkage telah mencadangkan ataupun membuat 6 aktiviti, akan membuat 6 aktiviti. Dan yang pertama ialah hari unit linkage, di mana hari unit linkage ini kami
ingin mengumpulkan ataupun membuat aktiviti bersama ataupun yang melibatkan keseluruhan ahli JRA bagi unit linkage. Dan jika dilihat pada bulan pelaksanaan tu adalah pada bulan Mac. Jadi ini adalah sekadar kami punya cadangan dan kemungkinan hari unit linkage ini akan dilaksanakan pada bulan selanjutnya. Maksudnya bukan dilaksanakan dalam bulan ini. Baik, jadi seterusnya diikuti dengan bengkel cara membuat kerja khusus. Baik, jadi aktiviti ini merupakan aktiviti yang sering dilakukan oleh JRA sendiri, yang mana kita memberikan ataupun kita membuat bengkel khusus kepada pelajar ambilan baru, di mana kita mendedahkan kepada mereka cara-cara untuk membuat kerja khusus dengan betul. Baik, jadi seterusnya mini language carnival. Baik, jadi mini language carnival ini adalah satu program yang lebih kurang sama dengan mini English carnival yang dilaksanakan pada tahun lepas dan insya-Allah akan dilaksanakan pada bulan Jun tahun ini. Seterusnya. Yang seterusnya. Okey. Terima kasih. Baik, jadi untuk program yang seterusnya ialah program Google Workspace for Education. Baik, jadi ini adalah merupakan satu program di mana kami akan menjemput penceramah dari luar untuk menerangkan beberapa keistimewaan ataupun cara-cara untuk kita menggunakan aplikasi ataupun perisian Google seperti Google Doc, Google Slide, Google Excel yang mana kita boleh aplikasikan dalam kita punya kerja ataupun dalam kita punya pengajaran nanti. Dan ini akan dilaksanakan secara online insya-Allah dan dilaksanakan pada bulan Julai. Seterusnya pada bulan Ogos pula kita akan melaksanakan program Forum Bersama Alumni, merupakan satu program yang sudah familiar, sudah biasa kita laksanakan, yang mana kita menjemput alumni iaitu ahli JRA sendiri untuk memberikan sedikit perkongsian berkaitan dengan tema ataupun tajuk yang kami pilih. Dan seterusnya yang terakhir ialah JRA Family Day dan Explorers. Baik, jadi untuk pengetahuan semua, program ini merupakan program yang sudah dirancang sejak tahun 2019 lagi, dan mana kertas kerja pun sudah dihantar, setiap organisasi pun sudah lengkap, tetapi disebabkan beberapa kekangan yang mendesak untuk kita tangguhkan sehingga ke tahun 2022 ini, dan insya-Allah jika tiada aral, kita akan laksanakanlah program JRA Family Day dan Explorers ni iaitu pada bulan September ataupun di akhir hujung tahun 2022. Okay, jadi saya rasa itu sahaja untuk perancangan aktiviti bagi tahun 2022 ini. Baik, jadi akhir kata saya dan juga bagi pihak Atirah, kami mengharapkanlah sokongan dan juga bantuan yang penuh daripada pensyarah penasihat, daripada ahli majlis tinggi, kepimpinan dan juga seluruh ahli JRA Unit Linkage khususnya bagi melancarkan setiap program yang akan kita jalankan pada tahun ini. Dan kami juga membukalah segala cadangan penambahbaikan, kritikan yang membina demi kebaikan dan juga keharmonian JRA Unit Linkage. Dan sekali lagi saya Hairil bin Muhammad Zulkifli dan juga Atirah mengundurkan diri terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Kembali kepada pengurusi majlis. Okey, kita teruskan dengan pembentangan bagi perancangan aktiviti unit ICT pada tahun 2022 bagi inilah saudara Iqbal. Persilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis iaitu saudara Faris. Saya selaku pengurusi unit ICT iaitu Muhammad Iqbal Hamdi Maulan dan dibantu oleh pendonor saya iaitu Husna Atirah. Dan ini adalah program ataupun aktiviti yang insya-Allah kami akan laksanakan bagi tahun 2022. Dan yang pertama antaranya ialah kami akan melaksanakan program bengkel penghasilan poster dan banner, di mana bengkel ini kami akan lebih tertumpu kepada
ahli unit ICT iaitu samai 30 orang pelajar sahaja. Kita melaksanakan banking ni ada bagi mencungkil pangkat daripada setiap ahli unit ICT kerana bagi menambahkan lagi tenaga kerja untuk menghasilkan poster dan juga banner untuk JRA itu sendiri, yang di mana banking ini juga akan dilaksanakan pada bulan Mac dan seterusnya setelah penghasilan banking penghasilan poster dan banner, kami juga akan melaksanakan pertandingan cipta poster kemerdekaan. Dan ini kami akan laksanakan ni insya-Allah pada bulan 8, di mana pertandingan ini akan dilaksanakan secara terbuka kepada seluruh pelajar IPJ KPT. Dan yang seterusnya ialah pertandingan video creative sharing contest, dan program ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Ini juga terbuka kepada seluruh semua warga, pelajar IPJ KPT, dan itu saja program daripada unit ICT untuk. Dan insya-Allah daripada kami juga mengharapkan bantuan dan juga sokongan daripada unit lain, dan setiap nasihat ataupun cadangan diberikan insya-Allah kami akan terima dengan hati terbuka. Bagi contoh macam yang di awal tadi Dr. Faridah ada bagi tahu sedikit cadangan ataupun penambahkan, insya-Allah kami akan juga memasukkan atau kami akan cuba buat sesuatu untuk menjayakan apa yang diberi itu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudara Iqbal. Jadi seterusnya kita akan lihat kepada perancang aktiviti bagi unit JRA On pada tahun 2022 yang akan dibentangkan oleh pengerusinya sendiri iaitu Saudari Najwa. Dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum kepada Dr. Faridah dan ahli JRA yang lain. Saya selaku Ketua Unit JRA On dan dibantu oleh Nur Sabrina. Jadi kami ada 3 perancangan program. Yang pertamanya ialah pertandingan mencipta video pesanan masyarakat di media sosial, iaitu akan dijalankan pada bulan Jun, dan seterusnya ialah live Instagram bersama tetamu jemputan, antaranya mungkin boleh kita jemput saudara Taif Yusof yang akan dijalankan mungkin pada bulan April ini, dan seterusnya ialah talk santai bersama DJ dan seni otai yang dilakukan setiap bulan. Tetapi di sini ingin macam saya usulkan tentang konti lah. Seperti sebelum ini konti di Blok FA kru DJ lelaki tak boleh nak masuk sebab blok situ kan blok perempuan. Jadi kalau boleh untuk tahun ni boleh minta kebenaran lah untuk DJ pelajar lelaki untuk masuk. Okey, setakat itu ini saja program yang kami akan lakukan untuk tahun 2022 ini. Jadi begitu jugalah segala nasihat dan cadangan juga akan kami terima dengan hati terbuka dan minta juga tunjuk ajar daripada ahli-ahli JRA yang lain. Sekian, terima kasih. Sama-sama diucapkan. Untuk yang konti tu, tadi, ya. seperti Wawa. Ya, doktor. Okey, gini Wawa. Tengok dulu bilik tu macam mana. Pergi dulu tengok benda tu. Kemudian dapatkan kunci, kalau saya boleh pergi tengok, nanti beritahu masa yang saya boleh pergi tengok sekali. Keperluan di situ. Lepas tu nanti kalau kemudian tunjukkan saya at least satu rakaman siaran yang pertama, so kita boleh buktikan bahawa kita nak on benda tu. So saya boleh usulkan kepada pengarah lah supaya kita ada tempat yang proper. Lepas tu ada juga masalah kan, kalau kita orang dah bersiaran dekat konti nanti,
Sebabnya dekat kabel yang macam boleh dengar untuk siaran tu hanya ada dekat blok perempuan. Macam blok lelaki, pelajar lelaki tak dapat nak dengar. Saya faham. Ah. Itu yang kita katakan bahawa mungkin ini kita boleh usahakan untuk buat rakaman macam kita buat rakaman YouTube ke apa ke, ingat tak yang dulu kita buat tahun lepas ke Rakaman Hamdi? YouTube. Ya, kita pernah buatkan macam tu kan dulu kan? Ya doktor. Kita buat macam tu dulu. So cubalah kita buat macam tu. Tengok macam mana siarkan tu yang saya kata. Kalau siarkan tu maksudnya kita masuk kat grup pelajar, grup kita. Paling tidak kita ada berapa ramai dah ahli. Kalau semua orang tengok, tu pun dah menunjukkan berapa ramai menonton. Tapi bila benda ni perlu promosi. Bila you promosi, orang akan tengok. So, buatlah macam mana promosi tu dengan tetamu yang menarik ke apa ke perisiannya. Lepas tu, selain daripada dalam grup kita, boleh masuk dalam grup ketua kelas, grup JPP. So, siarannya tu boleh meliputi semua. Jadi, kita punya aktiviti, satu yang saya selalu sebut ialah kita liputan untuk sebulan ke seminggu, aktiviti yang berlangsung di IPG. Kemudian kita ada pula isu-isu berkaitan dengan you all, seantero mungkin. Antara IPG. Jadi, ramailah orang nak dengar. Kalau kita fokus kat kita saja, tak juga. Tapi mungkin juga anda sentuh sikit tentang semasa, isu semasa. Okay. Mungkin you kata, what say you ke apa ke, jadi orang boleh komen. Baik, itu pandangan saya lah. Okay. Okay, terima kasih kepada doktor dan juga Ketua Unit JRA On, iaitu Najwa. Jadi seterusnya kita lihat kepada perancangan aktiviti bagi unit R&I pada tahun 2022 yang akan dibentangkan sendiri oleh pengerusinya, iaitu saudara Irfan Baihaqi. Jadi mempersilakan. Baik, terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Jadi saya akan membentangkan tentang perancangan tahunan bagi unit pendidikan dan inovasi, unit R&I. Jadi pada 17 Julai pada tahun ini kita akan buat bengkel inovasi pendidikan. Dan mungkin saya akan ubah sikit tema ni, bukan pendigitalan dalam pendidikan. Sebab rasanya itu dah buat saya lepas. Jadi tahun ni kita cuba buat lain sikit lah. Dan mungkin matlamat tahun ni kita akan buat secara bersemuka. Bengkel secara bersemuka. Jadi setelah bengkel akan dilanjutkan pada tarikh 19 Julai pertandingan inovasi. Dan mungkin kita pun akan buat secara bersemuka. Sebabkan kita dah, kebiasaannya kita dah biasa buat secara dalam talian. Jadi peserta ataupun ahli unit R&I sendiri dan saya sendiri masih kurang berpengalaman menyertai pertandingan secara bersemuka. Jadi kita akan usahakanlah untuk adakan pertandingan inovasi pada tahun ini secara bersemuka. Jadi fokus dua aktiviti ni adalah aktiviti dalaman. Jadi dia ni adalah aktiviti dalaman dan mungkin terbuka untuk semua pelajar IPG KPT. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Nasihat dan sokongan anda amatlah saya hargai. Sekian, terima kasih. Bagus juga tu. Mungkin nanti kan, siapa? Baihaqi, siapa nama? Baihaqi je saya dengar. Saya ingat. Siapa nama? Aduh. Unit bukan linkage kan? R&I kan? R&I. Saya doktor. Inovasi kan? Ifan. So mungkin nanti bolehlah tu kita mungkin boleh join. Irfan. Mungkin boleh di-combine dengan boleh dikombinekan dengan showcase nanti boleh buat pertandingan secara bersemuka, but before that kita buat bengkel. Setiap orang dah prepare dah dengan dia punya bahan, terutamanya kalau lah in case you all ni memang dah tak ada sangat bahan lah, cadangan saya lah. Kan dulu kita ada belajar seni dalam pendidikan, kalau semester 4 dan semester 2 dulu belajar seni dalam pendidikan.
Kemudian sekarang kalau ada semester 2 dalam JRE pun, diorang tengah belajar seni dan pendidikan. So benda-benda macam tu, bahan-bahan yang digunakan tu boleh digunakan untuk ditambah baik menjadi inovasi sebenarnya. Kalau dah memang tak ada benda dah. So benda tu boleh dijadikan bahan untuk inovasi, misalnya yang dah pergi sampai ke PPB. So bolehlah tu benda tu ditambah baik. Okay. Itu cadangan lah kalau just in case you lack of idea. Jadi benda-benda yang kecil tu kita boleh jadikan dia besar supaya nampak nanti you learn something. Okay. Terima kasih doktor. Balik kepada saudara pengurusi majlis. Aino. Baiklah, seterusnya kita akan tentang hal-hal berbangkit, iaitu kepada saudara Faris, Presiden JRE bagi tahun 22 yang akan menerangkan tentang hal-hal berbangkit berkaitan tentang yuran tahunan, baju JRE bagi sesi 2022-2023, video korporat, kemasukan ahli baru serta status konti JRE yang menjadi tanda tanya sekarang ni. Silakan saudara Faris. Terima kasih diucapkan kepada saudari Aino di atas mempersilakan saya, iaitu jadi saya akan membentangkan berkaitan dengan hal-hal berbangkit. Yang ini iaitu yang pertama kita tekankan kepada yuran tahunan. Kalau ikutkan sebelum ni kita tidak meminta yuran tahunan bagi setahun lepas. Jadi tahun ni disebabkan ni adalah faktor berkaitan juga dengan kemasukan ahli baru lah. Benda tu tak boleh nak ni lah. Jadi yuran tahunan ni kita akan mula start kutip yuran ni pada pada bulan 3 ni, iaitu bulan ni lah start kutip yuran, iaitu sebanyak kalau ikutkan daripada awal tahun sampai akhir tahun barangkumi sebanyak RM11. Jadi satu bulan RM1. Lepas tu berkaitan dengan ni disebabkan kita dah start kemasukan ni, jadi kita mungkin akan tunggu berkaitan dengan kemasukan ahli baru ni. Tapi yang ni akan saya terangkan nanti. Jadi yuran tahunan ni kiranya disebabkan tolak 3 bulan sebab bulan sebelum ni kita tak kenakan sebarang yuran. Tapi kita akan kenakan selepas meeting ni, iaitu start pada bulan ini, iaitu kiranya 11 tolak 3 bersamaan dengan 8 RM8. Jadi RM8 untuk tahun ini sahaja. Kemudian berkaitan dengan baju JRE pada edisi 2022 ni, yang ini telah saya bincang bersama dengan Bendahari JRE iaitu saudara Syahrul Syakiri berkenaan dengan design. Jadi kami telah bersepakat bersama AMT yang lain berkenaan dengan design untuk kita hasilkan baju JRE yang baru. Orang kata wajah baru untuk tahun 2022 ini. Jadi kita lihat ini adalah desain lama untuk JRE bagi sebelum ni. Jadi kita nak hasilkan berwajah baru. Kiranya kita nak hasilkan tu dia nampak JRE ni wah fresh, baru dan sebagainya lah. Jadi berkenaan dengan baju JRE ni saya akan berbincang dengan Bendahari, iaitu bila kita nak buat order, pre-order untuk baju ini. Jadi bila kalau boleh kita akan tunggu berkenaan dengan kemasukan ahli baru ni. Okey, kita terus pada kemasukan ahli baru teruslah. Jadi kemasukan ahli baru ni disebabkan faktor COVID ni kita tak dapat nak ajak diorang masuk secara bersemuka. Jadi kita sebelum ni kita dah ada buat kita telah membuat penawaran untuk kutip penawaran baru untuk kemasukan ahli barulah JRE, tapi tu under JBP yang handle pada tahun lepas ke tak silap saya. Jadi tu tak tahu. Jadi mungkin nanti saya akan berbincang dengan sama ada JBP yang lama sekarang ni ataupun JBP yang barulah untuk berkenaan untuk
menghebahkan berkenaan kemasukan ahli baru JRE ini. Okey, seterusnya berkaitan dengan video korporat. Video korporat ni semestinya sudah menjadi tanda tanya lah. Sebab kan nak salahkan siapa-siapa. Tapi disebabkan faktor COVID ni, kita nak hasilkan video tu susah. Sebab kita nak pergi sana, pergi sini. Pada tambahan pula, kita kan kadang-kadang kita kena buat belajar secara online. Dan kita pernah juga pada tahun lepas kita hanya belajar di rumah. Pada short sem hari tu je kita boleh balik ke IBG. Jadi benda tu menjadi batu halang lah. Penghalang untuk kita menghasilkan video korporat yang bagus lah. Jadi berkenaan dengan terakhir sekali lah, iaitu status konti JRE ni yang sudah terjawab oleh Dr. Faridah sendiri lah. Jadi diharapkan bagi saudara Najwa untuk mengambil apa-apa isi yang cuba disampaikan oleh doktor itu dan kemudian akan usulkan sama ada kepada saya ataupun kepada Dr. Faridah terus untuk berbincang bersama pihak IPG untuk memudahkanlah kita punya urusan bagi JRE on. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Faris tentang pembentangan hal berbangkit iaitu agenda terakhir dalam mesyuarat agung kita bagi kali ini. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi JRE 2022 tersebut berkaitan dengan hal-hal berbangkit sebentar tadi. Maka dengan ini berakhirlah sudah mesyuarat agung JRE bagi sesi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Saya cadangkan untuk mesyuarat agung. Hamdi nak cakap apa-apa? Ni pada sesi hujung ni kita buka kepada sedikit perbincangan tentang isu-isu JRE sekarang. Okey, dengar tak? Sekat-sekat sikit. Okey, boleh. Okey, dah dengar? Saya off video kan? Okey. Suara jelas kan? Jelas. Hello? Jelas. Okey, saya cadangkan pada hujung sekali mesyuarat agung ni kita bincang sedikit tentang isu-isu junior academician ni. Boleh? Kita bincang sikit macam meeting. Sebab sebelum lepas ni kita tak tahu lagi bila kita nak jumpa macam ni kan. Boleh kita buka perbincangan sedikit? Boleh. Kita open. Sebab ada persoalan atau pertanyaan, boleh tanya. Okey. Saya punya line dah okey saya cakap jelas tak? Jelas. Okey, ada beberapa sedikit sebelum tu yang saya hormati dan saya ni Dr. Faris dan Dr. Faridah, AMT dan juga rakan-rakan junior academician sekalian. Okey. Jadi saya nak mencadangkanlah ataupun sedikit komen tentang pergerakan JRE itu sendiri. Okey, yang pertamanya kita nampak sangat kita macam terkesan dengan COVID. Okey, saya khaskan dulu kepada linkage. Okey, linkage seperti yang kita tahu adalah satu unit untuk komuniti kan, jaringan komuniti. Tetapi bila kita tengok pembentangan tadi tu, kurang jalinan dengan komuniti luar. Kita banyak lakukan yang dalaman je. Jadi saya takut jika sebelum COVID kan kita banyak hubungan dengan sekolah. Saya tak nak bila ada COVID ni kita terputus terus hubungan dengan sekolah. Jadi saya harapkan linkage dapat buat apa-apa program dengan sekolah. Sebab bila kita tengok persatuan ataupun aktivis-aktivis luar, bila ada COVID, tetap menjalankan aktiviti dengan komuniti melalui Google Meet ataupun Zoom lah. Biarpun online, tapi kita masih ada kaitan dengan sekolah ataupun dengan komuniti-komuniti luar lah. Baru kita nampak, baru kita boleh promote nama JRE tu. Tidak kita hanya ada dalam IPG, KPT sahaja. Faham? Faham. Okey. Harap linkage, saya minta tolong sebab saya lama dalam linkage, saya tahu linkage memang banyak korang jalinan dengan luar dulu-dulu. Okey. Jadi saya rasa saya rasa kita sewajarnya teruskan apa yang senior-senior kita dulu teruskan dengan sekolah. Macam tu. Boleh buat. Kita boleh buat mungkin kalau tadi yang nampak ada mini language carnival, kita boleh buat
language punya aktiviti dengan student-student sekolah, tak ada masalah. Perbaiki mereka punya ejaan, perbaiki mereka punya komunikasi dalam bahasa Inggeris. Kita boleh buat sebab kita ada banyak tenaga pengajar kita ni. Kita ada 200 lebih kan. Jangan sia-siakan kita punya ahli tu. Semua ada kemahiran. Macam tu. Ya, okey, bagus tu cadangan tu Hamdi. Betul. Okey, jadi apa yang saya nampak lagi, okey, saya masuk kepada ICT. Untuk ICT, tadi untuk linkage, saudara Khairil akan ambil langkah-langkah seterusnya lah. Untuk ICT, kita tengok kat sini banyak sangat bengkel atau pertandingan yang berpihak hanya kepada poster dan video. Sebab kalau kita dalami ICT tu sendiri, dia ada macam-macam. ICT ni ada kemahiran mengendali PA system, ada kemahiran kita punya macam-macam lah. Kita punya baiki laptop ataupun sebagainya. Harap ICT boleh luaskan lagi korang punya tanggapan terhadap ICT tu. Dan lagi satu, ICT. Okay, contoh kita junior academician, kita ada unit ICT. Jadi kalau boleh, unit ICT ni dia buat satu aktiviti yang dapat bantu IPG. Contoh, kalau ada pensyarah, ada masalah teknikal, kita boleh hantar kita punya orang ICT tolong bantu. Sebab unit ICT kan yang IPG punya kan berapa orang je ada. Jadi kalau kita ada student yang ramai, kita dapat bantulah pensyarah-pensyarah yang ada masalah teknikal. Mungkin kadang-kadang dia punya laptop slow sikit, kita boleh hantar student macam tu. Apa yang kita boleh provide dekat orang, baru orang nampak kat mana JRA tu. So, kalau kita duk buat pertandingan, kita buat bengkel sesama kita, bila lagi kita nak macam orang kenali unit academician macam tu lah. Okay. Ini komen membina je, tak marah tau. Saja. Okay, sorry. Jangan muka serius sangat semua. Okay. Okay. Kalau ada apa-apa nak tambah je. Okay. Untuk JRA on, kita tengok ada juga pertandingan mencipta video dan bila macam ni kita nampak macam JRA tak boleh nak lari dengan pertandingan cipta video dan poster tau. Sebab dah lah kita punya kelab-kelab lain kat IPG buat benda cipta poster, cipta benda yang sama banyak. Tapi tak apalah, apa yang dah ada ni teruskan. Okay. Tapi lepas ni mungkin boleh buat program macam kita train DJ ke ataupun kita boleh benda-benda lain yang lebih mencapah sikit yang boleh ni lah. Okay. Kemudian tentang konti. Okay. Pada tahun sebelum ni saya ada PM Ustaz Azam, masa tu saya berkomunikasi dengan Ustaz Azam kata last kali dia akan cuba tengok lah. Kemudian baru-baru ni yang saya dapat tahu Pico kontak Ustaz Azam kan. Ustaz Azam kata kena tanya Ketua HCP. Okay. Bila saya nak tanya balik tentang konti di FA, bukankah dia dah jadi sebahagian daripada pejabat Kolej Kediaman? Betul. Okey, jadi sekarang ni sebab bila saya tengok maksudnya kita dah tak ada konti dah. Di FA tu dah tak ada jejak kita dah. Sebab Kolej Kediaman dah ambil kita punya konti. Okey, jadi apa yang perlu buat lepas ni, tanya pihak Kolej Kediaman mana barang-barang JRA yang ada kat situ sebelum ni. Dan tanya, sebab sebelum ni kita ada tinggalkan barang dalam kita punya konti, barang-barang JRA. Jadi ke mana pergi barang-barang JRA? Kat mana mereka simpan? Okey, kalau boleh ambil balik barang-barang JRA yang sebelum ni ada di konti tu lah. Kemudian untuk konti ni, saya ada bincangan Pico hari tu. Kalau kita nak bersiaran, okey, contohnya sekarang ni kita dah tak ada dah konti tu. Okey, jadi boleh cadangkan mungkin kita cari portable punya mixer ke untuk kita bersiaran bila-bila, sebab wire tu mungkin dah ada itu, cuma nanti kita akan sambung dan terus jalankanlah itu. Cuma apa-apa pun kena bincang dengan pihak pengurusan lah, itu je.
Yang pertamanya boleh buat adalah tanya mana barang-barang JRA. Sebab kalau saya ingat saya last masuk konti tu ada file-file JRA dan lain-lain. Jadi itu barang JRA. Kena dapatkan balik. Okay. Saya pun terkejut pada masuk SEM ni awal-awal masuk, saya tengok dah jadi pejabat polis kediaman. Okay, jadi dan mengenai aset-aset JRA ni, JRA ada juga printer. JRA ada printer. Itu je lah nak beritahu kat semua. Kalau dapat apa-apa kerja yang berkaitan dengan JRA, paperwork, boleh print guna printer JRA lah. Okay. Okay, untuk RNI, IPAN dan D, dapat kekal, bagus. Okay, jadi bengkel inovasi saya nampak sama macam minggu lepas dan pertandingan, kita ada masalah sebab RNI dia akan terlibat dengan banyak inovasi lagi yang akan muncul tiba-tiba kan. Jadi dia akan masuk, jadi dia akan aktif. Cubanya saya dapat cadangkan kepada RNI adalah cuba cari cara macam mana kalau boleh kita nak nampak impak daripada sudut JRA itu. Apa yang kita lihat ni apabila dalam inovasi, bila berlaku inovasi, okey ada inovasi tu menarik. Dia menanglah emas ke, perak ke, platinum ke, dan kemudian dalam sekian masa sebulan lepas tu dah habis lah inovasi. Maksudnya inovasi tu tak diaplikasikan dalam dunia sebenar. Jadi RNI cuba cari jalan. Kita kesan balik apa yang pernah menang sebelum ni, cuba cari jalan untuk kita aplikasikan inovasi tu pada kehidupan sebenar. Contoh kita ada, mungkin dia ada bina BBM. Jadi kalau BBM tu hilang macam tu saja, rugilah. Jadi BBM tu cuba mereka tim tu dia dah buat hak cipta, jadi tak ada masalah kalau nak bagi kepada orang untuk guna idea tu. Sekolah. Betul. Jadi bagi orang guna. Dia dah ada hak cipta, dia dah tak tiru dah. Jadi rugilah kalau inovasi tu dia mati macam tu saja. Inilah yang jadi kat Malaysia sekarang ni. Inovasi banyak, habis pertandingan habis inovasi. Jadi dia tak diaplikasikan dalam dunia sebenar. Kebanyakan inovasi lah. Ada yang kita gunakan. Okey, untuk bendahari tolong cari apa-apa. Tidak disebarluaskan. Tidak sebarluas, betul. Untuk bendahari, cuba cari kaedah untuk tambah kewangan JRA ni lah macam mana. Sebab kita tengok dia punya nilai makin susut. Tiada income kan mungkin. Sebab itu, tapi bagus. Itu saya tengok Ainu dengan Azim ada nak buat jualan dan sebagainya kan. Tak apa. Jadi lepas ni cari lagi cara-cara lain untuk kita tambah. Sebab kita banyak ahli. Dan kita banyak ahli pasif lah terutamanya. Jadi kepada semua yang mendengar tu, yang akan dengar pada hari Ahad, harap semua dapat memberi kerjasama dengan unit masing-masing. Okey, jadi pada akhir sekali, saya nak mewakili semua AMT pada tahun 2020 dan 2021 serta semua AJK, ketua unit dan penolong ketua unit. Saya wakili mereka, kami minta maaf sekiranya dalam sepanjang pengurusan kami, sepanjang kepimpinan kami ada lakukan apa-apa kesalahan. Jadi kami minta maaf, apa yang lebih dan kurang tu minta halal. Okey, jadi teruskan perjuangan kami kepada AMT yang barulah dan kepada ketua-ketua AJK, ketua-ketua unit yang baru. Tahniah dan teruskanlah. Okey, jadi selepas ni saya buka lagi ruangan untuk siapa-siapa nak cadangkan, lontarkan apa-apa. Jadi kita bincang sekarang ni. Kalau tak ada, tak apa. Okey, terima kasih. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Tak ada. Okey, santai malam ni. Okey, baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Hamdi di atas pendapat dia dan pendapat Dr. Faridah berkenaan dengan setiap permasalahan yang timbul lah. Jadi diharapkan bagi setiap unit ni membuat catatan supaya benda ni kita boleh aplikasikan dan cuba terapkan. Kalau boleh, bila benda ni kita catat, kemudian kita akan membuat briefing atau apa-apa postmortem dan ini akan memudahkanlah macam mana kita nak tambah baik setiap aktiviti yang dijalankan tu dengan apa yang kita patut laksanakan dengan lebih baiklah pada masa akan datang. Jadi, mohon sila membuat catatan lah serba sedikit berkenaan dengan benda perkara ini. Okey, berkaitan dengan catatan ni sekejap ya, Presiden Hakim Faiz nama dia Faris. Okey. Berkaitan dengan catatan ni sebenarnya kalau mesyuarat macam ini, SU kena mainkan peranan lah.
kena buat minit. ICU dan juga penolong ICU, tolong buat minit mesyuarat. Dalam tempoh seminggu lagi, tolong bagi kat saya untuk kita tengok. Khususnya kita jangan cerita tentang benda bebel-bebel, tapi kita cerita tentang apa perkara yang dibincangkan dan apa putusannya. Okey, apa putusannya, apa cadangan, contohnya beberapa cadangan yang dikemukakan oleh bekas Presiden tadi sangat bagus. Mungkin kerana beliau memerhatikan sepanjang beliau memegang jawatan tersebut, ada beberapa perkara yang mungkin beliau nak buat tapi tak berkesempatan nak buat. Mungkin dia melihat begitu. Kadang begitulah kita. Bila kita dah berundur tu baru rasa macam aku patut buat macam ni, tapi tak buat. Tiada kesempatan. Mungkin sebab kita itulah yang kata kita terlalu mungkin terkesan dengan COVID tersebut. Okey. Jadi banyak perkara-perkara yang tadi yang cadangan daripada Saudara Hamdi semua tu yang perlu kita ambil maklum. Itu juga dengan cadangan-cadangan daripada setiap ketua unit tu tadi perlu dicatat dalam minit mesyuarat. Ya, perlu dicatat. Itu juga kehadiran mesyuarat malam ni perlu dicatat. Ya, kehadirannya, siapa yang hadir dan sebagainya. Jadi tolong buat dengan betul dan sediakan satu folder untuk junior academician yang boleh link dengan saya, folder dalam Google Drive di mana setiap laporan dapat saya baca. Okey, dapat saya teliti. Jadi itu tugas setiap ni lah. Jadi bila unit unit bermesyuarat pun begitu juga. Bila mesyuarat perlu ada minit mesyuarat. Ini bukan mesyuarat suka hati je, tak. Perlu ada minit dan minit tersebutlah kita ambil tindakan sebelum mesyuarat berikutnya. Ataupun kalau mesyuarat agung, itulah tindakan yang perlu diambil sepanjang tahun tersebut. Okey? Okey. Baik, Dr. Baik. Jadi mohon SU akan membuat minit mesyuarat lah untuk kita malam ni, mesyuarat agung. Jadi ada persoalan atau nak tanya apa-apa ataupun nak tambah apa-apa. Jadi dipersilakan. Kita sebut satu-satu lah. Kita naik pengurusi satu. Aino, ada nak tambah apa-apa? Tak ada, tapi berkenaan dengan aktiviti baru bagi unit linkage tu, sebenarnya kami sendiri AMT dah berbincang beberapa program yang boleh dilakukan. Nanti kami akan berhubung teruslah dengan Khairil nak bincang mana satu yang boleh dibuat untuk masa terdekat ni. Okay, itu saja. Jadi nanti terima kasih. Jadi nanti AMT akan berhubung dengan ketua unit linkage lah berkenaan aktiviti yang kita akan anjurkan. Jadi Azim ada ke? Berapa? Ni berkaitan dengan linkage, mungkin nanti sama ada yang pergi praktikum atau pergi yang internship nanti pun, internship bukan PBS ya. Cuba wujudkan hubungan baik dengan pihak sekolah dan dari situ sebenarnya kita boleh perkenalkan aktiviti linkage. Mungkin boleh di situ juga kita tengok apa keperluan di sekolah yang mungkin kita boleh bantu. Jadi hubungan baik dengan sekolah tu penting. Hamdi ni satunya dia baik dengan cikgu sekolah, dengan guru besar sekolah. Jadi mana guru besar tu pergi diheret budak ni. Jadi itu kelebihan dia. Jadi bina repo yang bagus dengan pihak sekolah. Jadi kita ni gengan tangan, gengan kaki, gengan segala lah maksudnya. Kita sudi nak membantu, kita lihat apa sebenarnya yang berlaku di sekolah khususnya dengan pelajar. Cuba kita cari ruang untuk kita bantu sekolah. Itu cara kita nak wujudkan hubungan dengan sekolah mungkin. Okay. Kita keluar ramai sekarang ni rakyat kita yang keluar praktikum, keluar pergi internship, pergi PBS sebagainya. Okay. Faham. Jadi benda tu kita cuba aplikasikan lah bagi setiap ni. Kita tak semestinya AMT sahaja. Kita sebagai satu kepimpinan, kita bagaikan satu family lah. Jadi setiap orang bermain peranan mereka. Tak kira lah unit ICT ke, linkage ke. Sebab benda ni kita sebagai satu serumpun lah kata kan. Kita kalau apa masalah, kita akan share dan berkongsi antara kita. Macam mana kita nak atasi benda tu dan macam mana kita nak perbaiki. Jadi macam tu lah. Okey, kita teruskan lagi dengan pendapat
Wan Muhammad Azim. Ada nak tambah apa-apa ke? Azim? Tak ada. Okay, tak Line ada. putus tadi. Seterusnya Piko. Okey. Okey, satu lagi. Saya ni asyik teringat, terlupa teringat. Yang pasal konti tadi, kalau kita betul-betul perlukan konti, satu ambil barang tu. Itu yang saya ingat frame, budak-budak tu semua dulu ada kat situ lagi. Cuba tanya. Lepas tu, apa benda tak ingat nak cakap ni. Kalau kita perlukan juga konti tu nanti, cuba cadangkan. Cari tempat, cadangkan tempat yang kita perlukan untuk dijadikan konti kalau kita benar-benar perlukan tempat tu. Ataupun tempat mungkin kita nak buat rakaman di situ. Cuba fikirkan di mana kita boleh ataupun apa saja kita boleh gunakan untuk bersiaran tu nanti. Okey, cadangkan dulu. Maksudnya FA lah dia punya orang kata port yang dah memang siaran dia punya PA sistemnya. Kalau boleh di situ, kalau pelajar-pelajar perempuan ni ahli JRA perempuan, kau boleh AMT ke tak kira lah siapa, pergilah tengok tinjau-tinjau tempat yang mungkin kita boleh jadi sebagai ataupun konti JRA on nanti. Ya, Wawa ya, cuba tengok ya. Baik, Doktor. Okey. Dr. Faridah Leful Haq. Okey, seterusnya kita teruskan kepada setiausaha. Piko, ada nak tambah apa-apa ke? Apa-apa? Berkaitan dengan apa ni? Setakat ni tak ada. Okey, tak ada. L, macam mana L? Tak ada. Ada juga. Yang lain, Syahrul Syakirin ada tak? Okey, tak ada. Faris, macam mana? Setakat ni tak ada lagi. Okay, tak ada lagi. Tapi kalau ada apa-apa, just masukkan dalam sama ada dalam grup AMT, grup WhatsApp. Sekiranya ada pertanyaan lah, ataupun WhatsApp personal saya ke, doktor ke, boleh melalui saya dahululah. Apa-apa urusan memudahkanlah. Nanti saya akan tanya doktor pula macam mana. Jadi ketua-ketuanya ni ada nak tambah apa-apa? Tak ada. Okey, tak ada. Sekiranya tiada, jadi kalau boleh kita nak akhirilah kita punya mesyuarat agung pada malam ini. Jadi, maka dengan ini berakhirlah sudah mesyuarat agung kita JRA pagi sesi 2022. Jadi terima kasih atas segala perhatian. Saya sendiri memohon maaf sekiranya ada salah silap, kekurangan apa-apa, ataupun tersalah cakap ke, ataupun kekurangan idea nak cakap apa-apa tapi lupa. Jadi saya minta maaf lah. Saya mohon minta maaf. Jadi bertiup bayu di pantai indah, burung kedidi terbang melayang. Mana yang kurang, silap dan salah, jangan menjadi bekalan pulang. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Dr. Faridah serta barisan AMT JRA dalam menjayakan mesyuarat agung bagi sesi 2022 pada malam ini. Jadi, saya akhiri majlis kita ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akhiri. Terima kasih atas pelibatan semua dalam menjayakan mesyuarat agung kita pada ini. Jadi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua.
Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.